Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1380. Antara paparan utama. Apabila pegar yang diharap memakan padi. Media pro bono ibarat melukut di tepi gantang. Kepada Hadi, Melayu mana yang mudah lupa? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemimpin Perikatan Nasional perasan mereka mampu menguruskan negara dengan lebih baik berbanding kerajaan yang ada sekarang. Kenyataan ini diungkapkan oleh Setiausaha Agung Perikatan Nasional, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, yang kononnya bersedia membuktikan pengurusan oleh parti komponen itu lebih baik sekiranya diberikan peluang memerintah negara. Hamzah mendakwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya pandai bercakap namun tidak pandai menguruskan negara selain suka berjanji macam-macam. Ini manusia yang berjanji macam-macam tetapi dia lupa. Ini jenis manusia, janji macam-macam tapi dia niat bohong. Katanya ketika berucap pada Himpunan Jentera Pilihan Raya PN Kedah di Padang Awam Guar Cempedak di Petik Sinar Harian 14 Mei lalu. Angkat sumpah jadi Perdana Menteri, esok umum anak jadi penasihat Menteri Kewangan. Ini cerita betul, bukan cerita untold story, sindirnya. Beliau mendakwa sangat mengenali Anwar yang hanya pandai bercakap tapi tak pandai menguruskan negara. Percayalah, dia tidak akan boleh memajukan negara kita ini. Yang lebih pentingnya kepada kita adalah untuk kita pastikan supaya selepas ini kita akan cari pemimpin-pemimpin kita dan supaya kita aturkan kabinet kita lebih baik supaya apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang benar-benar bertanggungjawab demi masa depan agama bangsa kita, katanya. Kelakarnya, Perikatan Nasional ditubuhkan setelah Pengerusi Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin berjaya merampas menerusi apa yang kini dikenali sebagai tebuk atap. Selepas itu, beliau melakukan schemes of things yang tidak pernah dilafikannya. Lalu, kabinet bersaiz XXXL dibentuk, iaitu seramai 70 orang termasuk Hamzah sendiri selaku Menteri Dalam Negeri. Adakah mereka semua bertanggungjawab demi masa depan agama dan bangsa? Tak malukah Hamzah berkata demikian sedangkan anaknya sendiri Muhammad Faizal Hamzah telah dihadapkan ke Mahkamah Session Seremban atas 9 pertuduhan mengemukakan dokumen palsu dan memiliki barang kawalan minyak masak melebihi had dibenarkan pada tahun Perikatan Nasional menjadi sebahagian daripada kerajaan tebuk atap. Muhammad Faizal didakwa bersama Azizul Abdul Halim, kedua-duanya pengarah rimba Merpati Sdn Bhd, iaitu pemegang lesen minyak masak borong, mengaku tidak bersalah. Mereka didakwa memberikan maklumat palsu dengan mengeluarkan invoice palsu mengenai penjualan minyak itu kepada syarikat peruncit tempatan Pasar Segadin Maju yang menyalahi Seksyen 8-4 Akta Kawalan Bekalan 1961. Tertuduh selaku pemegang lesen borong juga didapati melanggar Peraturan 9-1 Peraturan Kawalan Bekalan 1974 iaitu memiliki barang kawalan berjadual jenis minyak masak melebihi had 50 tan metrik. Kesalahan itu dilakukan pada jam 11.15 malam di premis perniagaan rimba Merpati Sdn Bhd di kawasan industri Sinar Andalas, Senawang pada 11 Ogos 2022. Berikutan itu, tertuduh didakwa melakukan kesalahan yang boleh dihukum mengikut Seksyen 22-1 Akta Kawalan Bekalan 1961. Dibaca bersama Seksyen 22-4 Akta yang sama dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan, Lapor Berita Harian 5 April lalu. Hamzah mengungkit Anwar melakukan nepotisme dengan melantik Nurul Izzah secara pro bono iaitu tanpa imbalan yang kemudian beliau menarik diri. Sebaliknya, bolehkah beliau menjelaskan bagaimana anaknya dapat lesen borong untuk minyak itu dan kemudian didakwa menyalahgunakannya ketika beliau berkuasa? Untuk rekod, Hamzah pernah berkhidmat sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna ketika pentadbiran Barisan Nasional antara Julai 2015 hingga Mei 2018. Setelah menjadi katak politik dan selesa dalam bersatu yang membentuk kerajaan, beliau sendiri gagal menjadi wakil rakyat yang bertanggungjawab. Salah satu daripada tanggungjawab wakil rakyat ialah untuk hadir di Parlimen bagi membincangkan perkara yang penting berhubung kebajikan rakyat. Itu pun beliau gagal menyempurnakannya dan sering ponteng Parlimen. Menurut portal mymp.org, pada penggal lepas sesi Parlimen ke-14, beliau hanya hadir 39 daripada 103 sesi Parlimen yang diadakan dan bertanyakan 2 soalan.
Prestasi ini jauh lebih buruk berbanding dengan Ketua Pembangkang ketika itu Anwar Ibrahim yang hadir 84 daripada 103 sesi parlimen dan mengutarakan 54 soalan. Hari ini Hamzah merupakan Ketua Pembangkang yang prestasinya belum boleh menerima sebarang pujian. Sementara itu, menurut Kementerian Kewangan, pelaburan diluluskan bagi suku pertama 2023 adalah sebanyak 71.4 bilion ringgit, iaitu peningkatan 60% ketimbang suku pertama tahun lalu. Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata demikian ketika menjawab soalan daripada Hamzah. Pelaburan digital berkualiti dari Amazon Web Services 25.5 bilion ringgit menjelang 2027 dan Tesla dalam kenderaan elektrik. Perjanjian Gili Proton lebih serius, projek di Proton City, begitu juga Rongsheng Petrokimia di Johor. Ekonomi mencatat pertumbuhan 5.6% suku pertama, ini lebih tinggi daripada Indonesia 5%, China 4.5% dan Vietnam 3.3%. Ini juga lebih kukuh daripada unjuran Bank Negara Malaysia sebelumnya. Kadar pengangguran juga menurun ketimbang suku keempat tahun lalu, tegas Perdana Menteri. Nah, itulah hakikat yang cuba dinafikan oleh Hamzah dengan dakwaan kononnya Anwar hanya tahu berjanji dan berbohong. Nabi SAW mengingatkan umat Islam tentang bahaya segerombolan puak yang perasan bijak menerusi sebuah hadis yang maksudnya akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Kata-kata pendusta dibenarkan, dipercayai dan didustakan percakapan orang yang benar. Diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang amanah. Kemudian akan berkata-katalah golongan Al-Ruwaibidah. Baginda SAW ditanya, siapakah golongan Al-Ruwaibidah? Maka Baginda SAW menjawab, orang yang bodoh lagi fasik berbicara, mengurus berkaitan perkara umum yang besar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di antara tanda akhir zaman seperti dalam hadis sahih tersebut ialah munculnya pemimpin yang teruja bercakap dalam perkara berkaitan kepentingan awam, penyatuan ummah, integriti, rasuah dan penyelewengan dalam tadbir urus negara. Tetapi di sebalik itu mereka merancang untuk mengkayakan diri sendiri dan kaum keluarga. Lebih dahsyat lagi, ada yang menunggang agama tetapi pada masa yang sama menghamburkan kata-kata nista kepada musuh politiknya yang sesama Islam sebagai buta Al-Quran, jahil murakab dan sebagainya. Nenek moyang pesan, jangan bawa resmi ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Cukuplah sekali peluang diberi kepada pegar untuk menjaga padi. Peranan pengamal media dalam mengawal kerajaan dan perkembangan politik semasa adalah penting untuk memastikan accountability dan keadilan dalam pentadbiran negara. Sebagai institusi keempat, media memainkan peranan sebagai pengawal pintu belakang yang mengawasi tindakan dan keputusan kerajaan serta perkembangan politik semasa. Ia membolehkan rakyat mendapat maklumat objektif dan menyokong proses demokrasi yang sihat. Naib Pengurusi Keadilan Wilayah Persekutuan dan Ketua Cabang Keadilan Wangsa Maju, Andre Lai berkata, kekuatan media untuk menjadi penjaga dan penyeimbang kerajaan dan perkembangan politik semasa berasal daripada tugas mereka sebagai pemegang amanah. Media mempunyai tanggungjawab untuk memberi laporan yang tepat, terperinci dan kritikal mengenai tindakan kerajaan dan perkembangan politik semasa. Melalui penyelidikan, penyiaran dan liputan berita yang telus, media mendedahkan rasuah, penyalahgunaan kuasa dan tindakan salah perkembangan politik semasa yang boleh merosakkan kepentingan awam, katanya. Bagaimanapun, kuasa media untuk menjadi penjaga dan penyeimbang kerajaan dan perkembangan politik semasa tidak dapat diwujudkan tanpa kebebasan media yang sebenar. Kebebasan media adalah hak asasi yang perlu dilindungi dan dipelihara untuk memastikan media dapat bertindak secara bebas dan tidak terikat oleh campur tangan politik atau kepentingan tertentu. Kegagalan untuk menjaga kebebasan media akan menyebabkan kehilangan satu mekanisme kritikal yang memastikan accountability dan ketelusan dalam pemerintahan. Kebebasan media antara komitmen kerajaan perpaduan seperti yang telah diumum oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membolehkan media tidak disekat di bawah pentadbiran Malaysia Madani berbeza dengan rejim pentadbiran sebelum ini. Meskipun hari ini terdapat alternatif penyuara pendapat di alam maya melalui TikTok dan WhatsApp, sebaran maklumat yang tidak benar dapat dikesan dengan mudah. Pengamal media membantu masyarakat memahami dasar-dasar undang-undang dan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Tambah Andre, dengan memberikan laporan yang objektif dan analisis yang kritikal, media memberi peluang kepada rakyat untuk membuat keputusan yang lebih berinformasi dan bertanggungjawab semasa mengundi. Mana-mana gelombang fitnah dan propaganda tidak dapat berkekalan dengan kekuatan media yang sentiasa berada dalam keadaan kritis atau berjaga-jaga. Kekuatan media sebagai penjaga dan penyeimbang kerajaan dan perkembangan politik semasa tidak dapat dinafikan.
Ia adalah satu elemen penting dalam kehidupan berdemokrasi, membantu masyarakat membuat keputusan yang berinformasi dan melindungi kepentingan awam, ujar beliau dalam tulisannya di Petik Suara Keadilan. Oleh itu adalah tanggungjawab kita sebagai rakyat untuk kita menyokong media yang bekerja dengan telus, bertanggungjawab dan berintegriti dalam menjalankan tugas penting mereka. Dengan kekuatan media yang digunakan secara efektif, kita dapat membina masyarakat yang lebih demokratik, adil dan berkembang di Malaysia. Kebebasan media merupakan agenda reformasi dan memberi amaran kepada pengamal politik oligark yang masih mempraktikkan politik feudal tidak kira di sebelah kerajaan atau pembangkang. Perlu diingat, pembawa naratif dan penyampai maklumat yang tepat serta terperinci bersama integriti dan etika kewartawanan dalam melaporkan seperti Jom Channel dan beberapa platform lain secara pro bono adalah sangat penting untuk masyarakat demokrasi yang sihat. Naratif dan berita yang dibawa adalah semak dan imbang kepada kerajaan kerana media seperti ini bukan berada di arus perdana yang sentiasa membuadik dan mengipas. Tidak dapat dinafikan kadang-kala pedas dan berapi kerajaan dihentam tetapi ia demi kebaikan bersama. Platform seperti kami adalah suara rakyat. Kami bertekad untuk terus menjaga kebebasan dan demokrasi. Berkata benar sekalipun pahit demi hak yang perlu diperjuang. Oleh itu, kepada kerajaan perpaduan, usah diabaikan. Apatah lagi dinafikan sumbangan ikhlas pengamal media pro bono yang berusaha memastikan kemenangan dan kelangsungan perjalanan demokrasi negara. Jom Channel selaku pejuang kebenaran dan keadilan yang bergelut di media alternatif secara pro bono bukan baru kemarin mengetuk papan kekunci untuk mencerahkan isu dan menghasilkan kupasan. Tiada paksaan untuk mendengar atau tidak mahu mendengar suara rakyat marhain yang menegur kerana kasih dan cinta kepada negara ini. Namun, jika kalian jatuh, maka bangunlah sendiri. Kami ibarat melukut di tepi gantang, masuk tak penuh, keluar tak luak. Tetapi kami ikhlas berjuang untuk rakyat. Benar kata orang tua, tepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri. Kini, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang sedap melabelkan orang Melayu termasuk pemimpinnya yang bekerjasama dengan Pakatan Harapan PH sebagai Melayu yang mudah lupa kerana kononnya melanggar prinsip masing-masing untuk bersekongkol membentuk kerajaan. Beliau berkata banyak ikrar mereka sebelum ini dilupakan dan ia terbukti apabila kenyataan awal sebelum menjadi kerajaan dan selepas menjadi kerajaan yang jelas bertentangan. Antara yang terawal ialah kenyataan bersemangat yang dilaungkan oleh pemimpin UMNO di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL berulang kali di hadapan para perwakilan dari seluruh negara. Laungan yang diulangi No DAP No Anwar. Kini pemimpin UMNO pula bersekongkol dengan mereka yang dilaungkan itu dengan penuh mesra dan akrab. Malah membuat kenyataan untuk bersama dalam pilihan raya negeri sehingga membelakangi dasar dan perjuangan parti, katanya dalam satu kenyataan semalam. Tambah Abdul Hadi, mereka yang dalam kalangan Parti Keadilan Rakyat PKR pula berdegar-degar dengan laungan reformasi dan berjuang ingin menghapuskan rasuah setelah laku kronisme, nepotisme dan lain-lain namun kini juga tidak berlaku seperti yang diharapkan. Rupa-rupanya apa yang mereka lakukan itu laksana lakonan semata-mata. Tiba-tiba PKR pun bersekongkol dengan kelompok yang mengamalkan kronisme, nepotisme dan banduan yang telah dihukum serta kluster mahkamah bagi mencukupkan jumlah untuk menubuhkan kerajaan, katanya. Kelakarlah Abdul Hadi ini, apa yang dilabelkan kepada orang lain seolah-olah bercakap di depan cermin. Siapa yang buang prinsip ketika langkah Sheraton yang didalanginya demi menebuk atap dan masuk ikut pintu belakang pada Februari 2020? Bukankah PAS yang berbuat demikian? Kenapa ketika itu Hadi membawa dalil yang berlainan, ikut sedap mulut dan kehendak dia saja? Adakah ketika itu PAS tidak mudah lupa atau sengaja buat lupa dengan membawa dalil itu ini? Katanya lagi, sebab itulah Perikatan Nasional PN khususnya PAS menolak semua tawaran untuk sama-sama menyertai kerajaan perpaduan meskipun dipujuk oleh broker dari dalam negara maupun luar negara. PAS menolak segala janji yang tidak boleh dipercayai kerana PAS ialah Melayu yang tidak lupa, ujar beliau. Tahniah kepada Presiden PAS Hadi kerana tidak mengalami kekurangan intelektual dengan salah menganggap cadangan bahawa PAS patut bergabung dengan Kerajaan Perpaduan Anwar sebagai jemputan rasmi DAP atau kerajaan. Ia jelas menunjukkan bahawa semua pemimpin PAS yang lain termasuk Mursyidul Am, Timbalan Presiden dan Ketua Penerangan tidak tahu apa yang diucapkan oleh Presiden mereka. Kasihan kepada Pak Anggut dan Pak Giling. Sejarah tercatat kemas setelah menjadi kerajaan selepas berjaya menumbangkan Kerajaan Pakatan Harapan. Kisah adik tenggelam. Judi dinaikkan daripada 8 kali kepada 22 kali. Arak tidak juga diharamkan. Konsert di sana sini. Acara memperaga pakaian separuh bogel berlaku dengan selamba. Dan RUU 355 yang ditempik PAS bergentayangan entah ke mana. Adakah itu bukti PAS tidak mudah lupa?
Sekali lagi, Abdul Hadi menjelaskan kononnya mengikut hukum Islam, pelantikan jawatan penting dalam kerajaan seperti hakim sehinggalah ketua negara adalah wajib bersifat adil iaitu tidak fasik. Termasuk dalam sifat fasik itu adalah berbohong. Maka penganut Islam tidak boleh menyokong pembohong. Bahkan bukan Islam yang bermaruah juga sama-sama tidak boleh menyokong pembohong, katanya. Sekejap, Tuan Guru Almarangi, rakyat nak tanya, apa pula hukumnya melantik seorang ahli parlimen tetapi tidak membawa suara rakyat kerana suka ponteng? Berpuluh tahun mewakili Marang, apa yang disuarakan untuk rakyat kecuali ponteng dan tidur di parlimen? Dan apa pula hukumnya menerima jawatan sebagai duta khas ke Timur Tengah selama 33 bulan tetapi hanya sekadar makan gaji buta dengan duit rakyat jelata? Kemunafikan apa yang kita lihat, seorang yang dimendakwa sebagai ulama sedang menunggak agama semahunya dengan mengabaikan amanah yang diberikan kepadanya. Di mana prinsipnya, di mana adilnya dan di mana maruahnya? Melayu mana yang mudah lupa? Abdul Hadi sila jawab. Ingat, rakyat tidak pernah lupa dan rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.